Perkara itu diluahkan Tunku Ismail menerusi kenyataan ringkas di laman sosial miliknya pada Isnin. Pemilik kelab Joe Daud Takzim itu mahu membantu meningkatkan prestasi skuad negara dengan menyediakan fasiliti serta jurulatih yang terbaik. Dan Tunku Ismail turut mencadangkan FAM tidak memberi status naturalisasi kepada pemain asing dengan sewenang-wenangnya pada masa akan datang. Tunku Ismail menegaskan pengambilan pemain naturalisasi perlu dikawal dan dianalisa secara terperinci oleh pasukan teknikal skuad kebangsaan. Selain itu, Tunku Ismail turut menjelaskan prestasi hambar pemain JDT dalam skuad kebangsaan walaupun mereka berjaya membantu kelab memenangi 17 piala dalam saingan Liga Domestik. Namun paling mencuri tumpuan perubahan yang ingin dibawa terhadap barisan kejurulatihan sehingga menjadi perdebatan netizen. Ini kerana sewaktu Tunku Ismail bergelar Presiden FAM, skuad negara gagal raih pencapaian membanggakan di bawah kendalian Nelo Vingada. Namun beberapa kesilapan diakui Tunku Ismail iaitu mempercayai jurulatih tempatan dan hanya fokus dalam menyelesaikan hutang badan induk itu. Baiklah, untuk kita ceritakan tentang hal ini dengan lebih lanjut bersama kita ialah Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia dan juga Pengarah Teknikal Sarawak United, V. Satyanathan. Hello Coach. Hai Coach. Halo, apa khabar? Ya. Baik. Harap-harap Coach pun baik juga. Okey, Coach Satya, saya pastinya Coach sedia maklum tentang tawaran hangat dari Tunku Ismail untuk handle tim kebangsaan ni Coach. Macam mana? Saya terkejut bila tuanku meminta ataupun meminta diizinkan untuk memikul tugas dalam skuad kebangsaan. Tetapi saya tahu tuanku apabila permintaan ini mesti tuanku dah kaji semua, dah selidik semua. Mesti tuanku memang confident kerana tuanku dah buat kajian dan selidikan. So, ini yang punca dia minta izin daripada Presiden FAM untuk memikul tugas sebagai take care of the national team. Okey, Coach, boleh kongsikan sedikit kalau perkara ini berlaku, skuad kebangsaan umpama diswastakan, macam mana perjalanannya nanti? Coach setuju? Tak ada, ini bukan swasta. Tetapi kita kena ingat kalau kemudahan yang digunakan adalah kemudahan yang terbaik di JDT. Ya. Ini bukan swasta. Ini memang FAM, tapi dia seperti manager, ya. Seperti Supremo. Dia akan buat perubahan. Dan kalau kita tahu dengan kejayaan beliau atau tuanku dalam masa yang singkat ni dengan JDT. Tetapi memang orang yang berani buat kenyataan seperti itu memang ada. Saya tahu tuanku dah buat kajian, dah buat selidikan. Tuanku memang confident, tetapi satu dia, kita mesti faham national team kita kena ambil masa sikit, tapi mesti ada perubahan, mesti ada improvement. Itu yang pertama. Tapi ada program jangka pendek, jangka medium, and then jangka panjang. Ini kita kena bagi peluang pada siapa-siapa nak ambil alih national team. Bukan hanya dengan coach, tetapi orang yang pertama, dia supremo tu, yang number one, yang make decision. Macam mana nak improve technical, macam mana nak improve facilities dan sebagainya. Dan macam mana conduct of players. Itu semua penting. So saya tahu bukan tuanku tak akan buat satu pengumuman yang kalau tuanku tak pasti. Mesti dia dapat feedback daripada pemain-pemain JDT atau pemain-pemain lain. So dari kajian dan selidikan dan persefahaman tuanku, dia confident. Ini yang saya terkejut, confident dengan national team. Okey, Coach, speaking of pemain JDT kalau ada campur tangan Tunku Ismail, ia boleh timbulkan konflik of interest memandangkan status sebagai pemilik klub JDT. So, dari segi pemilihan pemain pula tak jadi isu ke nanti? Player JDT macam mana? Saya pun heran kerana
Sekarang orang dah cakap dah semua pemain JDT. So apa salah kalau dia ambil alih? Betul tak? Betul. Kalau kelab tu, itulah saya kata, jangan sebuah kelab je yang memang serius tentang nak membangunkan bola sepak. It must be the whole professional setup. Okay. Semua kelab-kelab di sini. Yang serius, maybe I think it is JDT yang start the ball rolling semua ni. Facilities yang baik, players, ambil players yang baik, then that's why they are winning. And the management yang professional, this is very important. So dia dah buktikan. So why not we give him a chance to show. Okey, tapi that is for players. Tapi untuk coaches pula, sebab Tunku Ismail juga clearly kata nak ubah barisan ke jurulatihan. So is this a sign of getting another jurulatih asing in future nanti, coach? Ya, okey. Dia tak sebut tentang Tan Chen Ho. Dia mungkin ada plan untuk Tan Chen Ho. Macam sekarang, under 23. Siapa yang akan jadi coach under 23? Mungkin dia rasakan yang Tan Chen Ho boleh jadi assistant dan juga head coach of under 23. Ada perancangan yang mesti, saya ingat lagi dari Tunku, yang siapa yang letak Tan Chen Ho untuk menggantikan Wingada? Is Tuanku. So Tuanku semasa tu orang ada cakap dalam media semasa dan sebagainya, Tuanku dulu presiden tak menang dengan Wingada, tapi itu dia presiden FAM. Itu dia kena jaga affiliate dan tahu nak jaga FAM. Dana masa tu kekurangan, dia kena cari dana untuk MFL untuk memberi semua tim-tim dalam Liga Super dengan Liga Premier. Tuanku berjaya nak bagi duit pada tim-tim ni. Itu tumpuan Tuanku semasa itu, bukan tim. Tetapi sekarang dia minta untuk tim, national team. So saya percaya ini akan membantu national team. Okey, ada satu lagi yang disentuh oleh Tunku Ismail, iaitu dia ada sedikit mempertikaikan pemilihan pemain naturalisasi yang memang jelas disebut di situ tentang Liridon dan juga Dipola. Difahamkan Coach Satya juga berada dalam komiti yang membuat pemilihan di atas Liridon dan juga Dipola. Mungkin boleh kongsikan sedikit bagaimana pemilihan kedua pemain ni dan mungkin nak buat penambahbaikan yang seperti yang dimahukan oleh Tunku Ismail. Saya sebenarnya dalam setup yang baru ni saya tak ada dalam komiti. Itu komiti yang diketuai oleh Dato' Wira, ya. So saya memang tak ada dalam komiti. Okay. So saya tak tahu pilihan tu macam mana dan sebagainya. Itu terpulang pada siapa yang pilih dua pemain ni. Saya tak ada dah dalam komiti, tak pernah jadi komiti naturalisasi dan sebagainya. So itu saya tak tahu. Itu FAM. So bukan hanya Tuanku yang sebut tentang dua pemain naturalisasi ke pemain-pemain naturalisasi. Okay. Tapi bagi coach sendiri bagaimana cara nak pilih? Ya? Bagi coach sendiri, kalau coach berada dalam komiti itu, bagaimana agaknya ciri-ciri pemain yang kita perlukan untuk skuad semasa Harimau Malaya ni, coach? Cuma dapatkan orang yang betul-betul experience dan bertauliah tentang pemilihan pemain. Many technical people yang bukan semua technical people, tapi yang dipilih oleh komiti yang ada, yang pernah main untuk national team, yang pernah jadi pemain, yang pernah jadi jurulatih dan sebagainya. So ini yang, dan lagi satu adalah permintaan daripada head coach. Pemain mana yang dia nak, style apa dia nak. So Tuanku, saya Tuanku dah buat kajian dan selidikkan untuk benda-benda macam ni. Okey, mungkin juga sedikit tadi Coach Satya ada kongsikan perubahan ini perlukan masa. Agak-agaknya daripada perhatian Coach Satya, kalau perkara ini mahu dilakukan, berapa tempoh masa yang kita perlukan untuk melalui satu perubahan yang seperti yang TMJ ataupun Tunku Ismail sebutkan? Satu, saya boleh katakan okeylah, tournament yang akan datang. Kalau kita qualify untuk
Asia Cup dan sebelum tu AFF Suzuki Cup ya. So di perubahan tu mesti kita nampak semasa Suzuki Cup. Dan benda ni kalau nak letakkan sasaran macam jadi champion Suzuki Cup tu, saya tak nak apa sebut tentang tu. Tapi kita kena lihat daripada struktur permainan dan satu lagi saya nak lihat ialah keazaman pemain, semangat pemain. Bila diturunkan dan pemain-pemain yang betul-betul layak untuk main national team. Betul. Tak kira lah naturalisasi foreign player ke local player. Tapi team yang player-player yang memang ada standard untuk main national team. Tapi selepas tu kita kena jaga-jaga sikit. Jangan kita harapkan sangat pemain-pemain ni besok akan kalahkan Iran, Jepun, Korea dan sebagainya. Ini ambil masa. Betul. Ini ambil masa. Ya. Kena step by step lah kan. Step by step, realistic, semua realistic target. Jangan saya baca dalam media, so many unrealistic targets. Kita tak boleh nak hidup dalam fantasi saja. Kita kena set realistic expectations. Okey, terima kasih Coach atas perkongsian anda. Banyak input menarik yang kita peroleh daripada Coach Satyanathan pada hari ini. Dan kepada penonton di luar sana, tahukah anda sejak tahun 2011 ranking skuad negara kita paling terbaik adalah di kedudukan 148 dunia. Dengan paling buruk adalah pada tahun 2017 di kedudukan 171. Kini kedudukan ranking kita tidak berganjak 153. Sejak terbaik kita tadi 174 dah. Maafkan saya 117. Mata saya silau sikit tengok. Sebab kita sembang dengan Coach Satya banyak sangat info yang kita dapat. Saya pasti Dayang pun tengah digest info yang dilakukan. Su pun sama. Banyak sangat info menarik kita peroleh daripada Satya pada hari ini. Dan antara yang juga menariknya tadi ada dikongsikan komen Satya mengenai idea yang realistik. Tapi expectation jangan terlalu orang kata tinggi sangatlah. Bukan tak boleh terlalu tinggi, tetapi kita perlu letakkan expectation, kita perlu letakkan sasaran yang realistik, bukan hidup dalam keadaan yang fairy tale. No fairy tales.